Okay, selamat datang Marilla. Okay, dua kamu dapat dengar suara cikgu? Okay, cikgu dengan tidak buang masa, cikgu akan mula sekarang. Okay, hari ini kita akan sambung belajar. Okay, kita akan sambung belajar tentang punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 ini macam mana kita selesaikan soalan tentang punca kuasa 2 nanti. Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini, pada mula-mulanya perkara yang pertama kita belajar dekat macam mana menyelesaikan soalan punca kuasa 2 adalah dengan apa? Dengan tanpa menggunakan kalkulator. Jadi murid-murid, kamu mestilah alert. Kadang-kadang soalan akan suruh kamu menyelesaikan soalan dengan tanpa guna kalkulator. Apa maksudnya tanpa guna kalkulator? Kalau katakan saya keluarkan kalkulator. Okay, saya keluarkan kalkulator. Okay, macam punca kuasa 64, saya tekan punca kuasa 64. Okay, sama dengan. Jadi bila saya dapat jawapan 8 tu, biasanya saya akan tulis punca kuasa 64 sama dengan 8. Jadi ini adalah cara yang kita akan menggunakan kalkulator. Tapi apabila kita tak boleh guna kalkulator, kita mesti ada apa? Kita mesti ada langkah ini. Cikgu tidak dapat highlightkan semua. Kita mesti ada langkah ini. Langkah ini adalah sangat penting. Langkah punca kuasa 2, 8 darab 8. Jadi macam mana kita dapat 8 darab 8? Kamu boleh guna kalkulator dahulu. Kamu dapati jawapannya adalah 8. Apabila kamu telah dapati jawapannya adalah 8, bermaksudnya di sini langkahnya adalah punca kuasa 2, 8 darab 8. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Macam mana kalau untuk yang soalan yang punca kuasa 2 441, punca kuasa 2 441, kalau kita guna kalkulator, jawapan yang kita dapat adalah 21. Kamu lihat dekat bahagian sinilah 21. 21. Jadi 21, kita adakan langkah ini. Langkah ini adalah sangat penting untuk menunjukkan bahawa kamu menyelesaikan soalan ini tanpa kalkulator. Punca kuasa 2, 21 darab 21. Itu saja, murid-murid. Kalau kamu nak tanya tentang langkah ini dengan langkah ini, untuk cadangan cikgu sekarang, cikgu tidak perlu kamu belajar bahagian ini. Kenapa? Kerana bahagian ini memerlukan kemahiran yang lebih tinggi sikit. Kamu mesti sangat faham tentang faktor, kamu mesti sangat faham tentang gandaan yang bab sebelum ni sebenarnya. Tapi kalau kamu tidak tahu langkah ini, sebenarnya dalam sini pun tidak jadi masalah. Kenapa? Kerana kamu dapat guna kalkulator dalam masa peperiksaan. Jadi cara yang cikgu ajar kamu sekarang ni adalah menggunakan kalkulator untuk membantu kamu menyelesaikan soalan yang tak boleh guna kalkulator. Kita lihat contoh. Contoh 6. Sama juga cikgu keluarkan kalkulator. Kita lihat. Untuk menyelesaikan punca kuasa 4/25. Macam mana kita buat? Kita just, kalau kamu ada kalkulator ini, kalkulator saintifik, kamu just punca. Lepas tu kamu kena tekan pecahan dekat sini. Pecahan dekat sini. Lepas tu 4 dekat atas,
kamu tekan ke bawah, kamu tekan 25. Jadi sama dengan. Jadi 2/5. Okey? Jadi murid, jadi macam mana kamu menyelesaikan? Sebenarnya langkah ini boleh tidak ada. Langkah ini boleh tidak ada. Langkah ini boleh tak ada, tapi langkah ini sangat penting. Langkah ini sangat penting, murid. Kamu mesti faham, langkah ini sangat penting. Okay? Lepas tu, untuk soalan yang ini dia dalam pecahan, dia nombor campur ni. Jadi kamu mula-mula kamu mesti tukar dia kepada pecahan tak wajar dahulu. Macam mana kita tukar dia kepada pecahan tak wajar? Okay. Caranya sangat senang, 2/9 tambah 7. Okay, macam mana cikgu tunjukkan lah. Cikgu tunjukkan lah. Okay, sekejap. Cikgu ambil gambar. Okay. Okay. Jadi cikgu tunjukkan cara dia. Okay. Mula-mula kamu mesti daripada 2, 7 per 9. Kamu mesti tukar dia kepada pecahan tak wajar. Macam mana cikgu rasanya dekat sekolah rendah dulu kamu sudah belajar lah kan. Okay, tapi cikgu revise dengan kamu lah. Okay. Caranya selalunya kita akan 2/9. Lepas tu kita tambah dengan yang atas ni. Okay. Jadi kamu akan nampak dia cara dia macam ni lah. Okay. Sama dengan 2/9. Atas dia macam 2 darab dengan 9. Lepas tu tambah 7 lah. Penyebutnya masih adalah 9. Jadi 2/9 berapa? 2/9 18. 18 tambah 7, 25/9. Ini adalah gunakan cara yang kamu telah belajar. Macam mana kalau kamu nak gunakan kalkulator saintifik? Kalkulator saintifik, mula-mula untuk kalkulator jenis ni kamu lihat ada nampak dia pattern macam ni kan? Pattern macam ni. Okay, jadi kita kena nampak kuning kan? Shift ini. Kamu kamu nampak dia macam ada 3 dia keluar. 2, lepas tu kita guna anak panah ini pergi ke atas. 7, lepas tu tekan anak panah pergi ke bawah. 9. Okay, kamu tekan sama dengan 25/9. Nampak? Ini adalah menggunakan cara kalkulator. Ini adalah menggunakan cara kalkulator. Jadi cikgu harap kamu boleh belajar juga menggunakan kalkulator lah. Okay. Murid-murid, cikgu kena ingatkan kamu sekali lagi. Ya, kalkulator memang akan memudahkan kerja kita. Tapi dengan syaratnya yang pertamanya, kamu mesti tahu cara menggunakan kalkulator dengan betul. Jadi kalau kamu ada kalkulator, cikgu harap kamu tekan. Kamu mesti cuba tekan. Okay, bagi yang tidak ada kalkulator, cikgu harap nanti mungkin buka sekolah semula, kita ada percubaan semula dekat sekolah, kamu pergi beli. Okay, kalau yang kamu tak pernah beli, tak ada kalkulator, cikgu harap kamu dapat beli yang jenis kalkulator yang seperti ini. Kelas WIS. Cikgu telah lupa sharekan link macam mana beli daripada Shopee. Cikgu akan ingat, cikgu nanti akan sharekan link macam mana beli kalkulator ini daripada Shopee. Harganya RM75. Okay. Jadi selepas kita dapatkan 25/9, kita mesti tulislah dalam sini. Dia masih adalah punca kuasa 2
25 per 9. Jadi kita gunakan calculator. Kita gunakan calculator untuk selesaikan dia. Okey. Punca kuasa 2 tekan pecahan dekat sini 25 per 9. Okay, jadi kita dapat 5 per 3 kan? Kita dapat 5 per 3. Jadi dekat sini saya tulis 5 per 3. Jadi dekat sini kita mesti buat satu langkah lah. Macam kita gunakan, kita tidak menggunakan calculator. 5 per 3 darab 5 per 3. Ini adalah cara dia. Okay? Jadi cikgu kena ingatkan sekali lagi. Dekat sini, kamu mesti tukar kepada pecahan tak wajar. Okay. Yang dekat bahagian ini, kamu boleh guna calculator. Tapi kamu daripada langkah ini, kamu mesti wujudkan langkah ini. Langkah ini adalah sangat penting untuk menunjukkan kamu tidak menggunakan calculator. Okay? Jadi cikgu dekat sini, cikgu tulislah. Ini adalah sangat penting. Okay? Sangat penting. Langkah ini mesti ada. Langkah ini mesti ada. Okay, jadi cikgu pun akan savekan. Nanti cikgu akan kongsikan dia dalam cikgu akan kongsikan kepada kamu dalam grup nanti. Okay. Okay, cikgu buat contoh satu lah. Contoh satu. Okay. Okey, jadi kita lihat balik kepada buku teks. Okey. Macam mana soalan yang C? Kita lihat soalan yang C. Okey. Soalan yang C ni kadang-kala kita terpaksa permudahkan. Okey, kita terpaksa mempermudahkan. Jadi kalau kaedah mempermudahkan menggunakan kalkulator sebenarnya sangat senang. Jadi kalau kamu nak mempermudahkan dengan menggunakan kalkulator, ingat jangan letak punca kuasa 2. Kamu buat macam ini saja. Okey, punca kuasa kamu buat pecahan, kamu tekan 27, tekan anak panah ke bawah 48. Jadi sama dengan jadi kamu daripada ini, kamu sama dengan ini. Punca kuasa 2, 9 per 16. Lepas tu daripada sini, kita punca kuasa 2, pecahan 9, cikgu salah. Sorry ya, cikgu buat semula. Okay, 9, punca kuasa 2, pecahan 9 per 16. Jadi daripada sini kita dapat 3 per 4. Jadi kita adakan langkah ini. Okay, sebenarnya langkah ini, cikgu snapshot lah supaya cikgu dapat tulis. Okay. Okay, cikgu bagi sini lah. Okay, cikgu bagi sini ya. Okay. Jadi, cikgu guna warna ungu. Okay. Jadi, murid-murid, dekat sini kamu mesti tahu satu perkaranya adalah sebenarnya langkah ini dia adalah sama juga dengan punca kuasa 2 bagi 3 per 4 darab 3 per 4. Okay, dua-dua ini adalah sama. Okay, dua-dua ini adalah sama. Dua ini adalah sama. Okay, kamu nak tulis dalam bentuk macam ini pun boleh. Kamu nak tulis dalam bentuk ini pun boleh. Jadi cikgu highlightkan.
Dua-dua ini adalah sama. Kamu boleh pilih salah satu. Pilih salah satu. Okay? Dua-dua maknanya adalah sama. Kenapa macam ni? Kan kita pernah belajar masa hari itu tentang kuasa dua. Kita katakan 2 kuasa 2 sama dengan 2 darab 2. Ataupun A kuasa 2 sama dengan A darab A. Ini adalah perkara yang kamu mesti tahu. Dia adalah maksudnya macam ni. Okay. Cikgu savekan dia supaya nanti cikgu dapat kongsikan dengan kamu lah. Okay. Jadi ingat murid, ini adalah bahagian yang kamu mesti jelas. Okay. Sama juga dengan punca kuasa 0.36. Punca kuasa 2 0.36. Okay. Kita gunakan punca kuasa 2 0.36. Okay, sama dengan 3/5. Tapi kerana ini adalah dalam titik perpuluhan, jadi dalam kalkulator kamu tekan sini. SD. Dia akan jadi titik perpuluhan. Jadi apabila dia telah jadi titik perpuluhan, kita pergi ke langkah ke atas ni. Okay, jadi ingat. Mesti ada langkah ini. Mesti ada langkah ini. Kerana langkah inilah yang menunjukkan kamu tidak menggunakan kalkulator. Mesti ingat. Okay, jadi tentang contoh yang cikgu telah buat dekat sini, dia adalah berkenaan dengan latihan dalam muka surat dia agak berkenaan dengan latihan dalam muka surat 15. Kamu boleh lihat dalam buku kerja kamu lah, muka surat 15. Okay, soalan 1 sampai soalan 3. Okay, soalan 1 sampai soalan 3 adalah sama seperti contoh yang cikgu telah bagi tadi. Jadi ingat kalau yang kamu dua, nanti kamu boleh cuba tengok balik YouTube lah kalau semasa kamu buat latihan nanti. Okay, jangan mula buat sekarang, cuba dengar apa yang cikgu ajar lah. Okay. Jadi dekat soalan B ni, kalau kamu lihat dia juga ada cara alternatif macam ni. Okay, suka hati kamu. Okay, bagi cikgu rasanya mana-mana kamu rasanya lebih mudah, kamu boleh cuba. Okay, kalau ada masalah, kamu mesti tanya dengan cikgu. Okay, jadi sekarang adalah bagaimana anda menentukan punca kuasa 2 suatu nombor positif dengan bantuan teknologi. Bantuan teknologi. Okay, jadi kalau di sini kamu just gunakan kalkulator lah untuk menyelesaikan. Tapi kamu ada nampak tak? Apa maksud dengan P dot P dot? P dot B dot ini adalah tempat perpuluhan. Ini adalah tempat perpuluhan. Kenapa? Cikgu keluarkan kalkulator. Cikgu tekan, kamu baru kamu akan faham apa maksud cikgu. Punca kuasa 2, 89. Okay. Kalau dia keluar macam ni kan, kita just tekan ini saja. Kamu akan dapati jawapannya adalah 9.4339811132. Jadi titik perpuluhannya terlalu banyak. Jadi dalam matematik, biasanya jawapan akhir kita kita akan betulkan dia kepada 2 hingga 3 tempat perpuluhan. Tapi kenapa dekat sini dia adalah 2 tempat perpuluhan? Kerana soalan minta. Hitungkan nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator dan berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi ini adalah tempat yang dia minta. So that's why kenapa di sini semua dekat sini adalah 2 tempat perpuluhan. Kenapa semua sini adalah 2 tempat perpuluhan? Kerana permintaan soalan. Kalau soalan tak minta, kita boleh letak berapa tempat perpuluhan? Kamu boleh letak 2 hingga 3 tempat perpuluhan. Itu adalah paling biasa punya. Jangan lebih daripada 3 lah.
Jangan lebih daripada 3. Jangan menyusahkan diri sendiri. Okay, jadi cikgu harap kamu masih ingat apa itu tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan. Okay. Kalau sampai 3 tempat perpuluhan, ini 2 jadi kita tak dapat. Jadi sampai 2 tempat perpuluhan, 1, 2. Jadi 3, belakang adalah 3 tak lebih 5, jadi kita just hapus saja macam itu. Kalau ini adalah 5 ataupun lebih dari 5, kita kena tambah 1 ke depan. Okay. Okay, murid-murid kamu kena ingat. Jadi kita lihat lagi soalan B. Punca kuasa 2 bagi 154,7. Dia adalah sama dengan 12,43. Lihat. Kerana dekat belakang 3 ini dia lebih daripada 5. Jadi dia tambah 1 ke depan. That's why jawapannya adalah 12,44. Ini adalah kenapa jawapan dia adalah sama dengan perpuluhan 4. Okay, boleh? Macam mana dengan ini? Sama juga punca kuasa 2, shift pecahan. Kenapa? Kerana ini adalah nombor campur. Jadi dia kena buat macam ni. 6 panah 2/7 sama dengan. Okay, kalau jawapan dia macam ni, kita tekan SD dekat sini. Kamu boleh nampak. Okay, 2,5 sifar. Sifar, belakang sifar adalah 7. Belakang sifar adalah 7. Jadi, apabila belakang sifar adalah 7 ini, dia lebih 5 kan? Jadi tambah 1 ke sifar ini. Jadi dia jawapannya adalah sama dengan 2,51. 2,51. Okay, jadi untuk contoh ini, kalau kita lihat dalam soalan muka surat 15 dalam buku 1 kamu, matematik kamu, dia adalah soalan 4 hingga soalan 6. Soalan 4 hingga soalan 6. Okay, jadi ada masalah setakat ini? Okay, cikgu harap kamu cuba fahamkan perkara yang cikgu ajar ini. Jadi cikgu kita lihat balik kepada buku teks. Okay. Sekarang kita belajar macam mana menanggarkan. Macam mana kita menanggarkan. Menganggarkan apa? Nilai bagi punca kuasa 2. Okay, jadi kalau kamu lihat dekat sini, 27.5. Jadi selalunya kita akan lihat nombor yang paling depan ni. Jadi dia akan menggunakan nombor 27.5 adalah antara 20 hingga 30. Ini adalah kuasa 2. Jadi kalau kita kuasa 2 bagi 20 hingga 30, dia akan jadi 400 dengan 900. Jadi 27.5 kuasa 2 adalah hampir dengan 900. Kita ambil paling apa? Paling besar. Kenapa? Kerana 27.5 adalah hampir dengan 30. Okay, cikgu ambil ini, cikgu ambil gambar ini, cikgu tunjukkan. Cikgu tunjukkan contoh. Okay. Padam. Guna pen biru. Okay. Okay, di sini kenapa dia akan pergi kepada hampir dengan 900? Okay, sebenarnya 27.5 dia adalah lebih hampir dengan 30. Jadi 27.5 kuasa 2 hampir
dengan 30 kuasa 2. Jadi, dia hampir dengan 900. Jadi ini adalah kenapa di sini dia adalah hampir dengan 900. Okey. Lepas tu, kita lihat yang B. Punca kuasa 54. Okey. Jadi dekat sini 54 adalah kuasa 2 sempurna bagi 49 dengan 64. Masih ingat lagi apa itu nombor kuasa 2 sempurna kan? Cikgu tunjukkan sekali lagi. Okey. Nombor kuasa 2 sempurna sebenarnya kalau hari itu cikgu telah ajar kan. Okey, dia adalah tatan daripada 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 8 kuasa 2. Dia boleh lebih lagi. Dia boleh murid-murid kamu tunggu sekejap. Cikgu ada hal sekejap. 2 minit saja. Sorry murid-murid, kita sambung semula. Okey, jadi sama seperti yang cikgu cakap tadi lah. Dekat sini kalau kita kuasa 2 ini sama dengan 1. Okey, kalau ini kuasa 2 sama dengan 4. Ini kuasa 2 sama dengan 9, 16, 25, 36, 49, 8 kuasa 8, 64. Okey. Jadi ini adalah digelar sebagai kuasa 2 sempurna. Jadi kerana dia adalah dekat kuasa 2 sempurna, lepas kita lihat 54 adalah di antara 49 dengan 64. Jadi dia adalah di antara 7 dengan 8. Jadi kenapa dia ambil 7? Kenapa? Kerana kalau kamu lihat 54 lebih dekat dengan 49 daripada 64 kan? Jadi dekat sini cikgu gunakan warna hijau. Oleh kerana punca kuasa 2 bagi 54 dia adalah lebih dekat dengan punca kuasa 2 49. Jadi punca kuasa 54 adalah sama dengan 7. Okay, jadi ini adalah tentang apa? Dia adalah tentang dia lebih dekat dengan mana? Dia adalah di antara. Ya, dia adalah di antara. Tapi kita ambil perhampiran yang paling dekat. Murid-murid, boleh? Jangan risau. Cikgu juga akan kongsikan. Contoh ini, cikgu yang telah bagi contoh tepi ini ke dalam grup nanti. Contoh 2. Contoh 2. Okay. Jangan risau, cikgu akan kongsikan. Okay. Jadi kita lihat balik kepada
buku teks. Kita lihat balik kepada buku teks. Okay, kita lihat balik sekejap. Okay. Jadi ini adalah yang dalam buku teks. Okay. Jadi dalam yang soalan contoh ini dekat buku kerja adalah dekat mana? Dia adalah dekat soalan muka surat 15. Muka surat 15 dalam buku kerja anda daripada soalan 7 hingga soalan 13. Soalan 10, 11 adalah sama dengan A inilah. Okay. Lepas tu soalan 12 dengan 13 adalah sama dengan B ni. Okay, macam mana dengan soalan 7 hingga 9? Okay, jangan risau. Cikgu dekat sini, cikgu tunjukkan. Nanti anda cuba buat. Okay, cikgu ambil gambar dahulu supaya anda nanti boleh rujuk. Okay. Cikgu ambil gambar dahulu. Okay, kita guna whiteboard baru. Okay. Cikgu guna pen biru. Okay, macam mana untuk menyelesaikan soalan 7 ini? 7, 3.0 sifar 1 kuasa 2. Okay, soalan 7. Okay, macam mana kita selesaikan ini? Okay, jadi murid-murid, 3.0 sifar 1 ini, dia adalah hampir. Hampir dengan apa? Hampir dengan 3 kan? Dia hampir dengan 3. Kita ambil penghampiran yang paling apa? Paling dekat. Penghampiran yang paling dekat. Jadi, 3 kuasa 2 adalah sama dengan 3 kuasa 2 adalah sama dengan 9. Macam tu saja murid. Dan kamu lihat, kamu ada nampak yang sama dengan cikgu ini. Sama dengan cikgu ini. Bukan lurus macam ni. Bukan lurus macam ni. Tak, bukan lurus macam ni. Kita gunakan sama dengan. Kenapa macam ni? Kenapa? Maksudnya adalah hampir. Jadi macam mana dengan soalan 8? Soalan 8 sifar 992. Cikgu bagi permulaan nanti kamu sendiri sambung. Ini dia hampir dengan apa? Dia hampir dengan sifar 1 kuasa 2. Jadi jawapan nanti kamu sendiri carilah. Lepas tu untuk soalan yang 9. Okay, 499.8 kuasa 2. Ini hampir dengan apa? Ini hampir, cikgu telah salah. Ya, hampir. Cikgu pun salah. Kamu jangan salah. Jadi dia hampir dengan apa? Dia hampir dengan 500 kuasa 2. Jadi kamu cuba buat sendiri. Okay, boleh? Jangan risau, cikgu juga akan savekan ini, cikgu juga akan kongsikan nanti dalam grup. Okay, ini sebagai contoh 3. Okay, cikgu akan kongsikan nanti, jangan risau. Okay? Jadi, kita balik kepada buku teks. Kita balik kepada buku teks. Okay. Jadi kita boleh katanya sudah habis belajar tentang kuasa 2 dengan punca kuasa 2 dekat sini, murid-murid. Okay, jadi macam mana? Okay, anggarkan nilai bagi ini adalah sama seperti atas. Cikgu tak buat contoh lagi kerana masa kita tak banyak sangat. Okay, jadi kita lihat dua barisan ayat ini. Dua barisan ayat ini. Okay, dua barisan ayat ini. Okay, hasil muka surat dalam buku teks kamu adalah 56. Kalau kamu rujuk dalam buku teks kamu, muka surat 56. Okay, hasil darat 2 punca
kuasa 2 yang sama menghasilkan nombor itu sendiri adalah punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2A, dia adalah sama dengan A. Hasil darab 2 punca kuasa 2 nombor yang berbeza ialah punca kuasa 2 bagi hasil darab 2 nombor yang berkenaan. Punca kuasa A tambah darab dengan punca kuasa B sama dengan punca kuasa A darab B. Apa maksudnya sini? Jangan risau. Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh sikit. Cikgu rasanya cikgu asing-asingkan lah. Lebih senang. Cikgu asing-asingkan. Okay? Cikgu bagi contoh yang ini dahulu. Cikgu bagi contoh yang ini dahulu. Okay, kita pergi whiteboard yang baru. Apakah maksud yang ini? Okay. Apa maksud yang ini? Apa maksud punca kuasa A darab dengan punca kuasa A sama dengan A. Okay. Misal katanya dekat sini cikgu ambil contoh punca kuasa 2 darab punca kuasa 2 adalah punca kuasa 2. Kalau di sini cikgu buat contoh dia, sebenarnya dia adalah sama dengan punca kuasa 2 darab 2. Okay? Jadi dia adalah sama dengan punca kuasa 4. Ataupun kita boleh terusnya adalah sama dengan 2. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, sekarang A yang dekat sini, dekat sini maksudnya dia adalah apa? Maksudnya dia adalah A dekat sini adalah sama dengan 2. Jadi kalau ini adalah 2, dia darab dengan punca kuasa 2. Jadi jawapannya adalah 2 lah. Boleh faham? Okay, cikgu bagi satu contoh lagi lah. Cikgu bagi satu contoh lagi. Okay, cikgu bagi contoh lagi. Kalau katanya punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa 3, dia akan sama dengan 3. Bagi satu contoh lagi. Mungkin anda nanti sangat confused lagi. Okay. Cikgu bagi satu contoh lagi. Punca kuasa 0.4 darab dengan punca kuasa 0.4 sama dengan 0.4. Ini adalah maksud dia lah. Jadi kita lihat lagi. Kalau untuk yang ini, apa maksudnya sini? Okay, apa maksudnya bahagian sini? Okay, apa maksudnya bahagian sini? Okay, punca kuasa A darab dengan punca kuasa A darab dengan punca kuasa B sama dengan A, B. Apa maksudnya? Cikgu buat contoh lah. Okay. Kalau dekat sini, kalau katakan punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 3, dia sama dengan punca 2 darab 3. Sebenarnya kalau kamu lihatlah, dia adalah hampir sama dengan yang contoh yang hijau yang cikgu buat tadi. Dia adalah hampir sama. Jadi, dia macam ni sajalah. Tapi kalau dia adalah nombor, kita akan darab dia. 2 darab 3 sama dengan 6. Dia macam ni. Okay. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak A adalah 2, B adalah 3. Jadi A, B sama dengan 2 darab 3 sama dengan 6. Okay? Boleh? Murid-murid boleh? Jadi ini adalah cara dia lah. Ini adalah cara
dia. Cikgu bagi satu contoh lagi lah supaya anda lebih confident sikit. Okay. Misal katanya punca kuasa 2/3 darab dengan punca kuasa 3/2. Sama dengan punca kuasa 2/3 darab 3/2. Kalau kita darab ni dalam kalkulator, kita akan sama dengan punca kuasa 2, 1. Kalau punca kuasa 2, 1, dia juga adalah sama dengan 1. Okay. Jangan dekat sini ini adalah contoh lah yang cikgu boleh bagi. Sebenarnya dia adalah perkara yang sangat biasa. Punca kuasa 2 bagi 1 memang 1 lah jawapan. Kalau kita terdapat jawapan macam ni, dia memang macam ni. Okay. Jadi kalau kamu ada tak faham, kamu boleh tanya lagi dengan cikgu. Ini contoh 4. Ini adalah contoh keempat hari ini. Cikgu nanti cikgu akan kongsikan dengan kamu. Okay. Jadi, di sini kita sudah boleh katanya habislah dengan bahagian ini. Okay, kamu lihatlah. 90.25. Macam mana kita dapat ini? Okay, kalau kita guna kalkulator lah, cikgu kan tak ajar. Punca kuasa 2 bagi 90 90.25. Jadi sama dengan jadi kita tekan ni 9.5 kan. Ini adalah cara dia lah. Jadi untuk bahagian ini cikgu tidak jelaskan dengan lebih banyak kerana bahagian ini agak susah sikit. Nanti lepas buka sekolah lah, kalau ada perluan cikgu baru akan terangkan bahagian ini. Tapi dalam buku latihan, buku kerja kamu, cikgu nak kamu siapkan muka surat 15. Semua soalan ni lah, muka surat 15 dan juga 16. Muka surat 16. Muka surat 16, soalan 1 sampai soalan 3 ini adalah sama dengan contoh lah, contoh yang cikgu bagi kamu. Contoh keempat tadi lah. Kamu nanti boleh lihat lah. Cikgu akan kongsikan dalam grup. Ingat kalau dalam Telegram tu, bila cikgu kongsikan tu, kamu just tekan mana? Kamu tekan komen dekat bawah yang kamu nampak itu, kamu akan nampak dia dalam sana. Kalau tak tahu guna Telegram tu, kamu boleh cari jumpa, kamu boleh message PM cikgu. Dalam WhatsApp tu jangan risaulah, kamu akan nampak terus. Jadi ini adalah untuk soalan 1 dekat muka surat 16. Untuk soalan 4, 5, 6 ni, cikgu harap kamu cuba. Jangan risau. Jangan risau, kamu cuba saja. Kamu tapak buat soalan 4 dengan 4, 5, 6 tapak ataupun tidak kan? Kamu nanti ambil gambar saja, hantar. Kerana nanti dalam arahan cikgu, dalam kerja yang cikgu bagi, cikgu tidak akan tulis soalan 4, 5, 6. Cikgu tidak akan tulis. 4, 5, 6 hanya untuk kamu yang ada dalam Google Meet dengan sesiapa yang ada tengok video YouTube yang cikgu kongsikan itu saja. Kamu akan cuba. Kalau dalam arahan cikgu dalam WhatsApp dengan Telegram dalam Google Classroom tu, cikgu tidak akan suruh buat soalan 4, 5, 6. Tapi cikgu nak kamu cuba 3 soalan ni. Kalau dapat, kamu cuba saja. Kalau tidak dapat, tak perlu risau. Cikgu tidak marah. Cikgu tidak marah. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi nanti untuk hari Jumaat, kita akan sambung kepada punca kuasa 3 dan punca kuasa 3.
Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Jadi sesiapa yang belum hantar latihan-latihan yang sebelum ni, sila siap secepat mungkin dah hantar. Cikgu masih terima lagi latihan anda, kerja anda. Kamu sila lihat. Kalau dapat, esok cikgu akan bagi senarai yang sudah hantar. Senarai kerja yang sudah hantar. Okey. Kalau tidak ada apa-apa, kamu boleh keluar sekarang. Okey, terima kasih.